asing, ya, sebagai musalla dia rapat, tak ada lubang, tak ada tingkap, nampak, gelap gelemat, tutup pintu rapat. Dia masuk, dia keluar, dia kunci. Satu hari dia masuk ada orang dalam, siapa kamu? Dia kata, aku malakal maut. Tu dia, nampak tak? Macam mana boleh masuk? Aku dah kunci rapat dah, tak ada lubang. Dia kata, hang duduk dalam benting besi yang padat pun aku boleh masuk. Aku akan sampai. Zikrul Maut, muka surat 124. Menghabis inilah insya-Allah. Ingatkan mati antara bab yang terakhir dalam pengajian kitab tasawuf. Hampir keseluruhan kitab-kitab tasawuf yang dikarang susun oleh para ulama, sama ada ulama-ulama mu'tabar, para kalangan ulama-ulama mutaqaddimin atau mutaakhirin, di mana meletakkan zikrul maut, ingatkan mati ini pada bab yang terakhir lah. Soal, apa yang dimaksudkan dengan ingatkan mati itu? Jawab, ingatkan mati ialah bahawa kita semua akan mati. Itu perkara yang pertama sekali kita kena ingat, ya. Tiap-tiap kita, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa, yang ada nyawa, ada roh, akan mati. Allah tidak ada nyawa, tidak ada roh, tapi Allah hidup yang hakiki. Jadi hidup yang hakiki ini tak mati lah. Hidup yang majazi ini mati. Kita ni hidup majazi, dia panggil hayatul majaziyah kita ni, ya. Banyak benda sebelum kita mati, banyak perkara mati. Sel-sel badan kita mati awal, ya. Maka itu dia ada dua ajal, ajal mu'allak, ajal musamma dia panggil, ya. Ajal mu'allak ni makna kita dia akan berlaku perangkat demi perangkat. Mata pelan lama pelan kabur, lama-lama tak nampak. Telinga pun juga, ya, hilang kekuatan mendengar. Sebab banyak sel-sel kita yang dah mati. Jadi ada yang baki-baki je dulu, itu tidak menjamin, ya, berapa lama nak hidup. Nabi pula kata, Rasulullah SAW bersabda, umat aku, umur antara umat aku ni 60-70. Nabi dah bagi dah garis pandu siap, ya. Maka tak dapat tidak, kita kena yakin suatu perkara yang paling jelas yang tak dapat kita elak. Ingat mati, pertama kita kena sedar bahawa kita akan mati. Makhluk yang bernyawa akan mati. Itu erti yang pertama. Kerana mati, dua perkara akan cari kita, tuan-tuan. Kita tak payah cari, dua perkara cari kita. Pertama mati, kedua rezeki. Rezeki cari kita tak? Bukan kita cari rezeki, bunyilah kita keluar rumah cari rezeki. Sebenarnya rezeki cari kita, ya. Tang mana, di mana, bila, ketika mana, macam mana, ini kerja Allah, bukan kerja kita. Nak terima rezeki di mana? Mungkin di satu pejabat kita kerja, atau mungkin di satu kilang, atau mungkin di satu kedai perniagaan, ataupun di satu pusat-pusat perniagaan, berbagai-bagai tempat lah. Jadi kita diberikan Allah kudrat, diberikan Allah tenaga, diberikan Allah hidayah untuk pergi ke tempat itu. Di sana ada rezeki kita. Begitulah rezekinya mencari kita, dia menunggu kita, ya. Jadi rezeki ini, sebab tu bila kita lihat kepada antaranya doa yang dibaca dalam lepas sembahyang duha, ya. Kalau rezeki kita tu jauh, dekatkan. Kalau rezeki kita samar-samar, terang, jelaskan. Kalau rezeki kita tu sikit, perbanyakkan. Kalau rezeki kita itu sempit, luaskan. Itu dia. Kalau rezeki kita itu haram, halalkan. Itu dia, nampak, ya. Ada doa, kan. Al-Imam Syafi'i mengajar kita doa daripada Nabi SAW yang baiknya dibaca pada hari Jumaat sesudah kita selesai sembahyang Jumaat.
Dan kalau boleh tiap-tiap waktu sembahyang lah. Ya Ghani Ya Hamid Ya Mubdi Ya Mu'id Ya Dzal Arsyil Majid Ya Fa'ala Lima Yurid Ya Rahim Ya Wadud Aghnini bihalalin haramik wa bi ta'atika an maghsiyatik wa bi fadlika amman siwak Ya Hannan Ya Mannan Ya Dayan Ya Burhan Ya Sultan Ya Badi'as Samawati wal Ard Ya Dzal Jalali wal Ikram. Panjang lagu tu sikit lah. Ada pendek lagi. Ya, pendek lagi. Ya Ghani Ya Hamid Ya Mubdi Ya Mu'id Ya Dzal Arsyil Majid Ya Fa'ala Lima Yurid Ya Rahim Ya Wadud Aghnini bihalalin harami wa bi ta'atika al-maqsati wa fadlika ma siwa. Itu pendek. Itu umum hadis Nabi. Ini bukan susun ulama. Hadis Rasulullah. Ya. Di mana kita baca doa ini tiap-tiap hari lepas sembahyang kalau boleh ataupun lepas Jumaat barang 5 kali. 5 kali kita baca, insya-Allah rezeki itu akan cari kita dengan mudah. Rezeki dia cari dengan mudah. Kita dapat dengan mudah dan kita dapat yang halal. Yang haram dia tak hantar mai. Pasal rezeki itu Tuhan hantar. Kita minta yang baik, dia hantar yang baiklah. Itu artinya kelebihan doa inilah tuan-tuan. Ada dalam buku doa. Tuan-tuan buka dalam buku doa ada. Ya. Tak payah gaduh minta kat saya, doa dalam buku doa. Ya, tapi nak minta juga boleh ya. Hantar WhatsApp saya bagi. Ada kita WhatsApp, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh belaka. Baik. Itu dia antara kedua yang cari kita mati ya. Mati cari kita. Dua perkara ini mencari bukan kita pergi cari dia. Dia akan datang cari kita. Mengikut mana tempat keadaan suasana ketika saat Allah tentukan. Nak mati di rumah ke, mati di hospital ke, mati atas kaki ke, mati atas raya ke, mati dalam laut ke, mati dalam dalam kambusan tanah ke. Ini semua adalah kerja Allah, bukan kerja kita. Ya, baik. Itu kita kena faham dulu. Maka itu ingatkan mati adalah perkara yang paling penting. Mati mesti datang kepada kita. Nampak? Maka kita tidak dapat mengelak diri daripada menemui kematian. Maka adalah sunat hukumnya selalu ingatkan mati itu. Ya. Dan lebih baik kita sehingga kita boleh sampai kepada ketika mana kita tidak takut mati, baru boleh elok. Itu paling baik. Kalau boleh kita kena hayati, kita lakukan latihan-latihan batin yang tegas, yang konsisten, yang istiqamah, ya, untuk mencapai saat ketika kita tunggu dan kita nanti dan kita cintai. Dia mau sampai cinta mati. Sebab Nabi yang menyebut mati itu merupakan hadiah kepada orang-orang yang beriman. Itu ada hadis Nabi. Nampak? Hadis Nabi ya. Mati adalah hadiah, ya, daripada Allah kepada orang-orang yang beriman. Sebab kalau kita mati baru boleh jumpa Tuhan. Mati baru boleh jumpa syurga. Mati baru hidup abadi, tak tua-tua. Mati baru boleh dapat makanan yang lezat. Nampak tak? Abadi. Mati baru boleh terima segala kebaikan. Mati baru tak payah beramal dah. Mati tak payah hukum-hukum dah. Ya. Kerana mati itu kita telah dibawa ke satu gerbang kebahagiaan yang hakiki. Dia satu ya. Ya, dia punya kita kata dia punya konsep mati sesudah mati, kita hidup sesudah mati itu merupakan satu konsep abadi yang bersifat satu, bersifat asal. Contohnya makan tak berhenti, itu dia. Tidur tak bangun-bangun, macam mana dia lah, nampak? Itu dia. Sedap tak tidur-tidur, macam mana buat? Ya, itu dia. Makan, ya, duduk lapar tu lah, nampak? Tu kan, kenyang, tak rasa lapar, macam mana buat tu? Ini kita payah nak tafsir, ya. Dia sebab bukan bersifat macam dunia. Dunia kita makan, kenyang, nampak? Habis kenyang, lapar balik. Itu dunia. Sebab dia ada dua kan, dunia ni dia mesti kena dua. Kalau tak lapar, kenyang. Kalau tak mati, hidup. Kalau tak aman, bala. Kalau tak muda, tua. Kalau tak sihat, sakit. Dia dah. Ini dunia. Akhirat tak ada.
Akhirat satu ya. Sehat abadi, kenyang abadi, lapar abadi. Itu dia. Macam nak buat? Tidur terus tak bangun. Bangun tak tidur. Macam mana? Ya. Tuhan sebut dalam Quran sendiri, dalilnya Quran lah, dalam suratul A'la ya. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka mati, mereka tidak mati dan mereka tidak hidup. Jangan apa kata Quran kata. Kemudian daripada itu dah sampai di akhirat, mereka tidak mati, mereka tidak hidup. Kemudian kata apa nak kata? Tidak mati, kena bakar, kena rebuh dalam neraka dia, kena lebok, tak mati. Nampak? Tapi kalau kita tengok dia tu, kalau kena macam tu mati dah orang kata tak? Ya, nak kata hidup dia kena rebuh, nak kata mati dia duk menyalak lagi bila kena dera, bila kena azab. Masih duk meraung sakit lagi. Nak kata depa mati dia duk meraung, nak kata depa hidup dia kena azab. Itu macam mana nak buat lah. Ini kita tidak boleh mentafsirkan ya, bagaimana seperti mana kata Nabi kata, "U'iddatul muttaqin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la qatara 'ala qalbi bashar." Disediakan kepada orang yang bertakwa di akhirat besok, Allah sediakan kepada orang yang bertakwa nikmat di mana mata tak pernah tengok. Nikmat tu ketika dunia tak pernah tengok nikmat tu. Nikmat tu Tuhan dah bagi. Telinga tak pernah dengar. Ketika di dunia tak pernah dengar nikmat tu. Di dunia kita dengar macam-macam kan, macam-macam nikmat ya. Nak makan macam-macam jenis makan, macam-macam jenis tempat, peranginan macam-macam tempat indah ada, betul tak? Kita dengar. Dia akhirat yang kita tak pernah dengar di dunia, yang tu Tuhan nak bagi. Itu dia. Sudahlah. Dan lagi tidak pernah terlintas di hati yang kita nak dapat benda tu. Nampak? Di dunia tak ada juga, tak terlintas ya. Tak terlintas kita nak menikah dengan raja. Nampak? Tentu nikah tu yang ada raja. Dah menikah baru dia kata kan. Tu lah. Hanya seorang guru, dia pun tak jangka kata dia akan jadi permaisuri. Nampak tak? Itu dia. Tentu jadi permaisuri. Nampak tak? Itu tak jangka. Yang tu lain sebab benda tu ada dah. Di akhirat benda tak ada. Benda yang tak ada nak bayang, tiba-tiba benda tu kita dapat. Macam mana? Dan kita pun tak pernah tengok benda tu. Contohnya dia bagi kita lokomotif lah, kereta kan. Kereta yang tak pernah dengar. Sekali kenjui 500 tahun perjalanan sampai. Nampak? Jangan nak buat. Kereta apa tu? Ya? Sekali kita tekan minyak dia ya. Kata minyak lah kau. Mungkin tak ada minyak macam tu. Tekan kereta tu 500 tahun punya perjalanan, jangka jarak kita sampai dalam masa tak sampai pun 2 saat. Itu dia. Tu kan? Nikmat. Ada satu nikmat dia panggil pohon tuba, satu pokok. Jangan bayang lagu pokok dunia, nama pokok tu tuba. Macam mana bentuk pokok Allah hanya mengetahui lah. Tuba. Tuba ni maknanya bertuah. Makna tuba tu bertuah. Nampak? Bahagia. Pohon tuba tu pohon bahagia. Dia kata orang yang duduk, orang di syurga nanti duduk pusing bawah dia saja. Bawah pokok tu 500 tahun tak habis. 500 tahun tak selesai pusing bawah pokok. Duduk round pokok tu 500 tahun tak habis. Nampak? Segala macam nikmat ada. Kita kalau round, duduk round tu aja lah. Jemu apa pun tak ada. Pengambil kita berhenti kan. Nah, dia sambil round macam-macam dapat. Apa yang kita mau semua kita dapat. Segala macam nikmat, apa yang kita minta semua kita dapat ketika duduk round bawah pokok. Itu dia. Duduk pusing. Hebat semua lah. Ini satu nikmat. Tuhan boleh berbuat apa saja. Allah mampu berbuat segala-gala. Dia kerana Allah kaya. Kenapa kaya? Dia bersifat dengan kudrat, dia bersifat dengan iradat, dia bersifat dengan ilmu, dia bersifat dengan hayat hidup. Semua dia punya, bukan kita. Nampak tak? Jadi maka itu dikatakan tadi ini bahawasanya kita akan mendapat nikmat. Jadi maknanya ingat mati datang kepada kita, maka kita tidak dapat mengelak diri daripada menemui kematian. Maka adalah sunat hukumnya selalu ingatkan mati. Ingat macam mana dia kata aku nak mati.
Aku nak mati Lepas ni panggil band ambulans ambil kita ini sudah tak betul. Apa-apa kita nak buat, ingat Maliki Yaumiddin dalam Fatihah tu banyak kita. Mula kita sebut nikmat dulu, nikmat dunia kita sebut dulu. Nampak? Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang Maha Pemurah. Aku dah dapat sekarang nikmat dunia. Nampak? Nampak? Kita betul. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim tu akhirat lah. Nampak tak? Sebab tu dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab kuning, kitab-kitab lama, kitab turas, dia terjemah, tafsirkan Ar-Rahman itu Allah Maha Pemurah, memurniakan nikmat yang besar-besar yang kita nampak besar-besar. Nampak? Dan Allah Maha Pengasih yang memurniakan nikmat seni-seni. Itu kita nampak, itu akhirat. Nampak tak? Artinya kita didedahkan dengan dua kalimah ini, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu dalam pembacaan surah Fatihah ayat yang ketiga mengikut mazhab Syafi'i lah. Ya, ayat kedua, 3 mazhab lagi, ayat kedua Syafi'i, ayat ketiga. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Tuhan Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita nampak dah nikmat dunia, nampak nikmat akhirat. Nampak dah. Maliki Yaumiddin, pemerintah, ya, di hari pembalasan. Yaumiddin itu dia panggil hari pembalasan. Ad-din di situ hari di mana Allah menilai, ya, perjalanan hidup agama kita. Allazi ahsana kulla syai'in allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan kata, di mana Allah menguji kamu di antara kamu dengan ujian mati dan hidup. Di antara kamu adanya ujian mati dan hidup untuk menilai di antara kamu siapa yang paling terbaik amalannya. Nampak? The best performance daripada amal ibadah kita. Itu artinya kita baca Maliki Yaumiddin. Boleh faham itu artinya. Fatihah harus ingat kita selalu. Jadi maknanya orang akan ingat segala nikmat kita buat di dunia ini, summa latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian di hari itu bahawa Allah akan bertanya kita pada semua nikmat yang kita diberikan kepada kita. Maka kita tak dapat elak, kan? Jadi maka tak dapat tidak. Kita ingat apa kita nak buat, kita akan bayangkan dulu untuk akhirat. Itu orang cerdik namanya. Nabi kata orang cerdik itu dia akan sediakan apa-apa juga untuk hidup sesudah mati. Ini ada satu buku karangan daripada seorang ulama Indonesia, mati dah. Bi Arifin nama dia. Dia tulis satu buku, boleh dapat di kedai-kedai buku, Hidup Sesudah Mati. Nama buku tu bagus, ya. Bagus buku tu, ya. Bahasa pun terang, bahasa moden, ya. Dengan dalil-dalil Quran, dalil hadis yang dibawa begitu jelas, ya, dan panduan-panduan untuk kita sediakan sebagai bekalan untuk akhirat. Hidup sesudah mati. Bagus. Tak mahal murah ya. Itu antaranya kita boleh baca, ya. Dapat hidangan-hidangan yang begitu baik daripada ulama yang kemas. B. Arifin ni pernah datang ke Malaysia. Dia bisa main 3 kali turun mari Malaysia. Dia turun tu mari ceramah. Dia turun tu ada jemputan di atas ceramah-ceramah, ya. Daripada pusat-pusat pengajian, daripada tempat-tempat universiti penyemput dia, itu kelebihan dia sikit lah. Baik, jadi makanya apa yang kita boleh faham di sini, itulah di antara ingat mati. Apa nak buat, ingat ni aku buat benda ni. Jadi itulah perkara yang paling penting. Kita nak kena ada ilmu halal wal haram. Ilmu fiqh kena kemas ilmu fiqh, ya. Kita kena menuntut mengaji ilmu fiqh sebab dialah sebagai aset kita. Kita nak buat ibadat bergantung kepada ilmu, nampak, ya, supaya ibadat kita tadi sempurna, dapat dinilai, ya, di akhirat besok untuk diberikan ganjaran pahala. Maka itu perlulah dengan ilmu. Betul tak, ya? Sembahyang kita, puasa, zakat kita, haji kita, semuanya pastilah dengan ilmu. Maka itu perlu kepada ilmu fiqh. Ilmu fiqh paling penting. Paling sesudah akidah, ilmu fiqh lah ilmu yang paling penting, tuan-tuan. Mengajilah sungguh-sungguh.
khususan dalam urusan yang berkaitan dengan sembahyang kita. Itu paling penting. Pokoknya sembahyang. Itu paling penting sekali. Ilmu tu kita kena kemaskan daripada sembahyang itulah akan mula bercabang kepada amalan-amalan yang lain dan akan dinilai amalan-amalan yang lain setelah sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling penting kita kena faham, ya. Baik. Jadi makanya ilmu fiqh, dalam ilmu fiqh ni antara yang dikenali sebagai ilmu halal wal haram. Apa yang halal, apa yang haram, itu kita kena tahu. Sebagai seorang manusia, kita terdedah kepada kehidupan duniawi yang berbagai macam, begitu kompleks, kehidupan yang berserba kompleks sekarang ini, ya. Zaman Rasulullah, sesudah datangnya Islam sampailah kepada kita sekarang ini, ya, sehingga dia khususkan satu ilmu dalam persoalan muamalah, dia panggil babul muamalah, bab yang paling besar sekali dalam ilmu fiqh. Ilmu fiqh ada empat cabang, empat ilmu, empat bahagian, empat rubuk dia panggil. Rubuk yang pertama, rubuk ibadat. Yang tu kita kena clear lah. Rubuk ibadat itu kena clear lah, sembahyang, puasa, zakat, haji, korban, ya. Masuk dalam tu banyak lagi lah perkaranya. Kedua, bab muamalah. Muamalah ni paling banyak sebab dia berurusan dengan dunia betul-betul. Masalah penjagaan, masalah pinjaman, masalah hutang, ya, masalah pajak, ya, masalah gadai, ya, termasuk antara yang baru dan antara yang terbaru sekali, perbankan Islam. Itu baru, zaman Nabi tak ada. Sebab ada, ya, kerajaan Islam Andalusia yang pertama sekali yang mula wujud perbankan Islam. Kita ada koperasi, ya. Koperasi ini baru lah. Koperasi ini satu pertubuhan badan yang ditaja bagi menjana kekuatan ekonomi umat Islam. Koperasi ini orang Islam dulu yang buat, bangsa asing tak ada, agama lain tidak ada, Yahudi tak ada, Nasrani pun tak ada. Nampak? Kita Islam ada, sehingga jadi doa, kan, ya, jadi doa. Orang buat haji, jadi doa haji rukun yang kelima, doa dia, Allahumma ja'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, Kau jadikan haji kami haji yang mabrur. Mabrur ni apa? Haji yang membawa kepada kebaikan. Itu mabrur, haji yang membawa kami jadi orang baik, orang yang soleh, ya. Tak ada. Sa'i yang mensyukuri, syukuri nikmat apa? Nikmat sabak. Sa'i itu mensyukuri, syukur apa? Syukur di atas nikmat sabak. Untuk nak jalan kehidupan ni kena sabak. Banyak perkara kita kena sabak betul, ya. Tak gitu, keluar baru ni dalam kerajaan, bagi maklumat bagi kita orang Malaysia, khususan orang Islam lah, kita tuju kepada orang Islam dulu lah. Anak-anak kita yang sudah dalam pengajian yang selesai SPM, hendaklah menyambung pengajian. Nampak? Ya, menyambung pengajian. Jangan duduk takat SPM, pergi kerja dah, puas hati dah cukup. Kita kena galakkan anak-anak kita yang SPM tu, suruh sambung pengajian. Kalau tak sambung pengajian, dia kata ikut kita punya statistik, anak muda kita di Malaysia ni ada lebih kurang dalam 3 juta lebih, dalam 13 juta anak muda, orang muda-muda SPM, ya. Muda ni dikira 18 ke bawah, nampak, 18 ke bawah. Tidak mengikut Yusuf Qaradawi, 18 ni dikira kanak-kanak lagi. Dia masih dalam bidang kanak-kanak di bawah pemeliharaan ibu bapa dia lagi, kan. 18 ke atas betul. Jadi mengikut kita ada 13, lebih kurang 13 juta anak-anak muda yang statusnya sebagai status kanak-kanak, 18 ke bawah. Kalau mereka ni tidak memanjangkan pengajian SPM ke pengajian tinggi, 70% ekonomi kita drop. Nampak? 70% ekonomi kita drop. Ekonomi kalau drop, habis. Yang lain pun akan turun. Nampak? Betul? Menggugat kita punya daulah.
Itu yang disebut kerajaan peringat baru ni. Di bawah menteri kita, peringat anak-anak muda kita yang sudah SPM, terus mengaji lagi. Don't give up. Jangan hanya berpuas hati dekat tu, nak pergi kerja tu lah. Duk kira seronok dapat gaji. Kita tak baca yang akan datang ni. Kita nak hadapi cabaran yang besar, ya kan? Dah menikah berumah tangga. Nak kena beli rumah, nak ada kenderaan, nak kena nafkah yang cukup. Di mana nak cari? Semua tu. Baru kita ni biasa, silap aku tak ngaji dulu. Tidak. Ya, sekadar kerja yang kita rasa puas hati itu tak boleh membantu kita. Keadaan ekonomi kita sekarang ni, ya, kos sara hidup kita pun pelan tinggi sekarang, ya. Itu kita nak abang ni pula masalah beras pula kita. Beras tak cukup, beras tempatan tak cukup. Bila nak import daripada luar, harga beras dah melambung tinggi. Yang nak import masuk, masalah. Itu masalah kita sedang tanggung sekarang. Nampak ya? Itu dia. Pasal anak-anak kita tak mau lagi bertani, tak mau lagi nak bersawah. Dia duduk, suka duduk di pejabat, senang-senang, relax, dapat gaji, puas hati dengan 1,200. 1,200 tak ada apa lah ni ya. 1,400 baru dikira miskin sekarang. 1,200 dikira miskin sekarang. 1,200 miskin. Tidak. Itu kita nak ambil kira ni. Semua tu kita kena ambil nilai sebagai suatu panduan, ya. Sebab kita nak capai kekuatan. Islam ni ada 6 kekuatan. 7 kekuatan yang kita kena kekalkan. Pertama, kekuatan akidah. Kekuatan akidah kita mesti mantap, mesti duduk di atas sekali, top sekali, ya. Kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah, ya. Tempat-tempat ibadah cukup kembalilah, masjid-masjid cantik lah, banyak ramai. Tapi penghuninya tidak ada, pengimarahnya kurang. Itu maknanya kita lemah pada kekuatan ibadah. Bila kekuatan ibadah kita kurang, kekuatan jamaah pun kurang, akan jatuh. Nampak tak? Kekuatan ibadah kalau susut, dah susut, kekuatan jamaah pun akan jatuh. Bila kekuatan jamaah jatuh, ya, kekuatan suara kita pun akan jatuh. Nampak tak? Akan datang yang lain sama. Itu kita nak kira lah, ya. Jadi pendek kata, itu yang kedua. Ketiga, kekuatan ekonomi, iqtisad. Keempat, kekuatan budaya, ya. Kelima, kekuatan ilmu. Inilah, ya. Ya. Yang keenam, kekuatan perpaduan ummah. Tak kuat, duduk berpecah, tak boleh jadi. Dan yang ketujuh sekali adalah kekuatan peribadi kita sendiri, jiwa kita, nurani kita, kasih sayang. Tak ada. Bila tak ada kasih sayang, habis. Itu yang Nabi kata dalam Quran, Quran sebut kan dalam surah Muhammad kata, asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum. Bagaimana sikap para sahabat Nabi pada awal Islam, ya, golongan salafus salih, ya, bersama Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi berjuang. Dia pun kukuh sini, tak ramai umat Islam masa zaman Nabi itu kalau banding dengan Rom, Parsi, ya, begitu ramai. Tapi umat Islam tak ramai, ya, di bawah orang Arab lah, ya, di bawah pimpinan Rasulullah tak ramai, ya. Kalau dalam peperangan Tabuk, ya, peperangan Qadisiyah, peperangan Qadisiyah, kalau tentera Rom menjangkau sampai 35,000, tentera Islam baru ada 24,000. Nampak? 24,000 nak lawan dengan 36,000. Tapi menang. Kenapa menang? Dia pada sifat kasih sayang depa kuat. Tuhan sebut Quran, sifat depa asyidda' 'alal kufar, keras, tegas terhadap orang-orang kafir tentang kekufuran. Perkara kafir kufur ni depa cukup jaga. Jangan jatuh dalam kancah kekufuran, nampak, ya. Termasuk kufur nikmat. Ya. Kufur nikmat ni mubazir antara contohnya, mubazir. Ya. Mubazir dalam banyak segi lah kita mubazir lah, ya. Ya, ini antara dia kata tadi ni kufur nikmat. Umat Islam banyak kufur nikmat. Tambah-tambah bulan Ramadan, kalau ikut statistik bulan Ramadan saja bertan-tan, berpuluh ratus tan makanan dibuang dalam bulan Ramadan. Yang buang tu orang Islam. Sebab kita yang beli makanan. Nampak? Beli tak makan. Hidang penuh hati meja tak makan.
Ambil sekeping agak-agak buh mulut, minum air segelas, dah sengkak perut dah, nampak? Tengok yang lain dah malah tak mau. Nampak? Tu dah. Tak gitu. Ini di antara pembaziran buang. Tapi masa nak beli tu perut duk lapang. Semua nampak sedap. Pakat beli tak boleh lah. Beli tu, beli ni, beli tu, beli ahmak tu tinggi. Nampak? Ya. Ini kita nak jaga tuan-tuan. Kekuatan kasih sayang. Ingat itulah kekuatan-kekuatan yang kita kena cari. Kita kena perkukuhkan balik umat Islam. Itu paling penting sekali. Itu semua ditekan dalam bab tasawuf ni. Ini bab tasawuf tu. Ya. Itu faham ya? Baik. Apa firman Allah Ta'ala mengenai mati? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 berbunyi, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ila akhir al-ayah. Ya. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya mati yang kamu hendak lari daripadanya itu, maka bahwasanya ia menemui kamu. Itu mati cari dah. Kita nak lari tak boleh. Nak lari mana mati? Tak boleh lari. Nabi Allah Ibrahim AS sebut banyak kali dah. Nabi Allah Ibrahim ni dia cemburu buat ibadat. Dia buat satu rumah asing, ya, sebagai musalla dia. Rapat, tak ada lubang, tak ada tingkap. Nampak? Gelap, gelemat, tutup pintu rapat. Dia masuk, dia keluar, dia kunci. Satu hari dia masuk ada orang dalam. Ada orang dalam. Siapa kamu? Dia kata. Aku malakal maut. Dia. Nampak tak? Macam mana boleh masuk? Aku dah kunci rapat dah, tak ada lubang. Dia kata, hang duduk dalam binting besi yang padat pun aku boleh masuk. Aku akan sampai. Nampak tak? Dalam tembok besi yang tebal, yang tidak ada ruang, aku boleh masuk. Aku lah malakul maut. Nampak tak? Jadi kalau macam tu, tolong tunjuk rupa saya nak tengok. Rupa tak boleh. Tak boleh tengok rupa aku. Orang hidup tak boleh tengok rupa aku. Minta lah nak tengok. Nampak tak? Buat bagi nipis sikit lah sudah. Paling ringan punya dia kata. Tak jangan. Nanti aku minta izin kepada Allah. Minta izin kepada Allah, Allah kata boleh. Izinkanlah. Ya. Dia pun dah habis dah tu dah. Dia dah bagi nipis dah rupa dia, dah bagi cantik, nampak ringan dah kata tadi. Tu dah siap. Dia kata, sekarang hang boleh kalih tengok muka aku. Kalih dia tengok, pingsan. Tu dalam nipis dah tu. Dah habis ringan punya rupa pun Nabi Ibrahim pingsan. Betapa kalau dia main rupa asli, kacau kita tapi insya-Allah orang beriman kepada Allah, dia datang dalam rupa yang cukup cantik. Ini Nabi bagi tahu kat kita lah, rupa yang indah, cantik, bersih, ya. Nabi ambil kita secara hormat. Itu dia. Ini antaranya sampai kepada tahap kita sendiri yang beriman tadi ini tak boleh terima dia. Pasal kita dihidup oleh Allah, dimati oleh Allah. Kamu siapa? Bukan kamu yang menghidupkan aku kemudian nak mematikan aku. Yang menghidupkan aku Allah, yang mematikan aku juga Allah. Kamu tak ada kena-mengena. Itu dia. Sampai orang beriman boleh cakap begitu kat dia lah. Patah balik. Ya Allah Tuhanku, aku tak boleh ambil roh dia. Sebab dia tak kenal aku. Dia lebih kenal kamu daripada kami. Dia nampak tak? Dia lebih kenal Allah daripada malaikat maut. Sebab dia terima Allah yang menghidupkan dia. Yuhyi wa yumit. Aku duk zikir selalu kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, yang tidak sekutu baginya, yang asa. Lahul mulk, baginya segala kerajaan langit dan bumi. Walahul hamd, baginya segala puja-puji. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidup dan mematikan. Biadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Biadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahawa dia ada tiap-tiap sesuatu. Aku duk zikir ni selalu, tak masuk pun nama kamu. Dalam ni tak ada malaikat maut. Nampak? Pulanglah. Zikir ni kuat dalam diri dia. Dia pegang sungguh. Dia. Zikir ni dia pegang sungguh. Maka Allah kata, memang dia tak kenal kamu, dia hanya kenal aku saja. Maka Allah suruh dia bawa apple tuhfah
Bawa apple ni ada tulis nama Allah dalam apple tu. Hampir tunjuk kat dia sudah. Tunjuk kat dia. Nampak? Malaikat maut dia bawa apple tu yang tulis nama Allah, ya. Tunjuk apple dia, tengok nama Allah tu, dia rindu kepada Allah tu, dia rindu nama tu. Dia akan sebut Allah. Dengan nama tu lah keluar roh dia. Nampak tu dia. Cantik tak? Mau begitu. Begitu lah. Kita harap jadi begitu lah. Itulah dalam fadilah sedekah, ya, Abu Zakaria Al-Ansari Kandahlawi tulis kan, fadilat sedekah. Tuan-tuan boleh tengok, dan ada satu hadis. Orang dia punya rindu Allah, nak tunggulah bila nak mati. Dia tahu nak jumpa Allah kena mati. Tak mati tak jumpa Allah. Nak mati pula, Allah tentu bukan kita boleh bunuh diri. Dah. Kemudian akan datang wakil Allah yang akan tolong cabut nyawa kita. Bukan dia cabut nyawa kita, dia wakil. Dia tak cabut, dia wakil. Faham tak? Tidak. Jadi wakil ni adalah malaikat maut. Dia duduk tunggu bila aku nak jumpa malaikat maut ni. Lama sangat ni. Bila ni aku nak jumpa ni? Sebab bila jumpa malaikat maut, baru boleh kenal mati. Bila masuk gerbang mati, baru boleh jumpa Allah yang dia rindu. Nampak tak? Sampai satu ketika dia nak mati, sampai ketika kena matilah, Allah katakan malaikat maut hampir jumpa dia. Tapi hampir tanya dulu, dia nak mati ke tak? Tanya tu, sampai tahap tu. Nampak tak? Malaikat maut pun datang. Siapa kamu? Aku malaikat maut. Oh, aku tunggu kamu cukup lama. Kamulah yang aku sedang idam-idam tunggu sekarang. Sebab bila kamu datang kepada aku, baru akan dapat gerbang maut. Bila gerbang maut dapat aku jumpa kekasih aku Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik. Nampak tak? Tu dah. Ya. Maka itu Allah suruh tanya dulu. Kamu nak mati tak sekarang? Atau bila? Nampak? Kamu boleh habaq. Bila kamu nak mati? Itu dia. Nak matilah dia kata. Aku duduk tunggu lama sangat dah. Matilah ni. Kalau begitu, kita matilah ni lah. Siapa? Jadi, tapi tak apa, bagi dulu kesempatan. Aku nak ambil wudu, aku nak semayang 2 rakaat. Tengah aku duduk sujud tu ambil, dia kata. Jadi nampak? Cantik ya? Kita pun ambil semayang, malaikat maut tunggulah. Bila kita semayang 2 rakaat, bila kita sujud yang akhir tu, ketika itu malaikat maut ambil. Nampak? Sampai tahap tu lah. Sebab perkara ni berlaku kat Nabi. Apa yang berlaku kat Nabi boleh berlaku kat kita lah. Kalau tidak, tak berlaku lah kat Nabi lah. Nabi macam tu kan. Ketika mangkat, Allah perintah kepada Jibril datang dulu, belum malaikat maut mari, belum masa tu Israel lah. Israel dia punya chief Israel datang sendiri. Kemudian datang, tak boleh ambil nyawa dia, kena tunggu Jibril. Jibril nanti kena bagi arahan, baru boleh. Jibril nak bagi arahan. Jibril tanya ke Nabi, ya Muhammad, Allah suruh tanya, ya, kalau kamu sedia, kami akan ambil nyawa. Kalau kamu tidak sedia, kami boleh tangguh. Ikut arahan daripada kamu. Itu dia ambil tahap tu. Nabi kata, lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Allah. Nampak? Jalankan sebenarnya Allah perintahkan. Itu dia. Ini bila ada riwayat tu, makna kata umat pun akan dapatlah peluang dulu tu. Nampak tak? Kita pun teringin juga tak? Dapat. Rupanya betul ya. Umat pun dapat peluang yang macam itu juga, yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya kita ambil macam itulah yang difahamkan dengan maut. Baik. Jadi maka kata tadi ini maut akan cari kita. Maka Nabi Ibrahim sebagai kisah yang kita bawa tadilah. Apakah faedahnya ingat mati? Banyak. Faedahnya banyak. Ya. Di antaranya ialah orang yang takut mati ini, ada seorang hamba Allah macam tu, dia takut mati. Silakan muazzin dulu, kita azan dulu. Kita azan dulu, kemudian kita sambung. Faedah dengan kematian, jawabnya faedahnya banyak. Di antaranya ialah orang yang selalu ingatkan mati, terpelihara dirinya daripada perbuatan-perbuatan maksiat, kerana ia tahu bahawa ia tetap akan mati dan dia bertanggungjawab akan perbuatan-perbuatannya. Ini suatu kekuatan, kekuatan iman. Kata Nabi SAW, la yadni zani hina yadni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang penzina, orang yang suka berzina. Maksudnya seorang penzina ketika berzina itu ada iman. Ya.
Iman sudah naik ke mata, iman sudah sampai ke telinga, iman sudah sampai ke tangan, iman sudah sampai ke kaki, iman sudah sampai kepada kemaluan, iman sampai ke perut. Itu kita panggil takwa. Takwa, ya. Baru ada pencegahan, baru ada perlindungan, baru ada penolakan pada perkara yang tidak baik. Jadi itu artinya orang yang ingat mati ini antaranya akan memberi satu kekuatan kepada dia untuk kadangnya kalau benda itu salah dia akan jauhi, kalau benda itu baik dia akan laksanakan. Ya, itu paling bagus. Kedua, selalu ingatkan mati itu mendatangkan rahmat, kerana Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru min zikri hadimil ladzat, fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhaikin minal 'aishi illa wassa'ah." Atau kama qala, yang bermaksud banyakkanlah oleh kamu pada mengingatkan perkara yang memutuskan kelazatan. Ya, bila kita ingat yang mati ini, banyak perkara yang kelazatan ini kita sudah jauhi. Ya, tak gaduhlah nak makan sedap-sedap. Ya, nak pakai yang elok-elok tak perlu lagi lah. Ya, tak begitu pentinglah bagi dia, bukan tak mau, tak penting. Ya, itu dia lah. Kalau orang kaki makan ni 10 km jauh pun dia pergi makan. Nak makan nasi kandang, ya, 10 km pergi tunggu bah. Saya ada seorang sahabat saya bagus, alhamdulillah soleh semua, ya. Habis-habis sembahyang subuh jemaah dia pergi tunggu bah. Dia tak ada kenderaan. Saya pun urusan pagi tu nak pergi satu tempat lah, kan ada ceramah. Saya lalu tengok dia duduk tunggu di bah, berhenti. Ya, abang di mana ni? Dia abang tu nak pergi kena nasi kandang. Di mana? Sekian-sekian tempat. Jauh tu dia kata. Dia gelak. Nampak ya? Pasal benda sedap, ya? Selera dia, dia sanggup pergi kan. Saya pun muat dia lah. Pasal dia orang soleh, orang lepas semayang subuh. Ya? Kita muat dia piantak. Nampak? Itu dia lah. Bawa orang pergi makan. Kalau kita tak jamu makan, kita tolong bantu orang makan. Kita tolong sedia makan, dapat pahala. Sebab makan ni, soal makan ni Nabi suka. Nabi galakkan kita bagi orang makan. Kalau buat kenduri, sebab tu orang Melayu ni rajin kenduri. Pasal kita dah dibawa siap dah, perkara itu sudah sampai kepada dakwah kita bahawasanya menjamu orang itu satu perkara yang baik. Kalau kita tak boleh jamu, tak mampu jamu, kita tolong bawa orang pergi tempat jamu. Ataupun kita tolong sedia jamuan. Ataupun kita tolong masukkan sedikit perbelanjaan, kongsi sama ya. Untuk nak bagi orang makan, pahala besar, pahala cukup besar. Ya, pahala dia besar. Dan apa yang kita belanja untuk makan, Tuhan tak tanya di akhirat besok, di mana ambil duit itu. Itu lebihnya sikit. Ya, tidak akan disoal jawab tentang perbelanjaan yang kita guna untuk memberi makan kepada orang. Yang tu Tuhan tak tanya. Mana kelebihan makan? Nampak? Yang penting kita boleh bagi makan orang. Ini paling penting tuan-tuan. Makanya kita kalau nak buat bagi makan, nak jual makan, buat yang terbaik. Nampak tu lah. Itu paling penting tu. Kerap kali orang jaga dia tak ambil berat lah perkara ni kan. Ya? Buat duit ke orang dalam, bukan kita nak makan, orang nak makan. Tak. Tidak. Sebab memberi makan, menjamu makan, menyediakan makan, membantu orang makan, bawa ke tempat makan, nampak adalah merupakan amalan yang disukai oleh Nabi. Itu merupakan satu sunnah ya, paling kuat yang kita kena pelihara dan jaga. Ulama-ulama kita dulu, dia masak tinggal di rumah, dia orang buka pintu keluar, dia pergi buat kerja dia. Dia balik rumah, dia nak tengok makanan tu habis. Dia buka pintu tu, anda kata orang boleh masuk sebab tu makanan itu halal, tak payah minta izin. Kalau dia kunci pintu, kita pergi pecah pintu, yang tu baru kita mencuri. Ni dia buka pintu. Hukum mencuri ni kita faham lah. Hukum dikira mencuri tu macam mana? Pertama, tempat yang kita letak tu bukan tempat kita. Kereta kita park di luar, nampak? Bukan tempat dia, nampak tak? Kalau park dalam rumah kita, baru dia mencuri benda. Terlepuh di luar, curi, tak ada hukum. Dia curi kereta di luar kan, tak ada hukum. Cuma hukum dunia lah, hukum ta'zir je kita panggil ya. Jadi, tapi kalau curi kereta tu dalam rumah kita, kena potong tangan. Nampak ya? Dia curi benda dalam masjid, tak kena potong tangan. Curi di luar masjid ke tak? Dia masjid. Dan apa juga jatuh dalam masjid, masjid punya. Balik pula kepada hukum tu. Ya. Apa-apa juga yang kita jumpa dalam masjid, masjid punya.
Sebab tu tak boleh hebah siapa punya duit, siapa punya jam, tak boleh. Tapi kita ambil kerjasama lah, tak salah kira sangat lah. Sebab tu kita hebah jam siapa hilang. Ikut hukum tak payah tanya siapa hilang jam tu masjid punya. Kira hukum lah. Tidak. Sebab mencari barang yang hilang, menjual barang dalam masjid memang tidak ditegah oleh Islam. Islam tak bagi. Berniaga dalam masjid, mencari barang hilang dalam masjid, menghebah barang hilang dalam masjid, Nabi tak bagi. Nampak? Kalau orang menjaga dalam masjid, Nabi kita doa bagi penjagaan dia rugi. Itu dia. Sampai ada doa. Ada doa. Dia menjaga dalam masjid kan, kita doa bagi dia rugi. Sampai tahap tu ada hadis daripada Rasulullah, hadis sahih. Itu kita nak jaga. Jadi makanya dia kata tadi ini, ya, bila kita ingat kepada mati ni, banyak perkara-perkara yang begitu menarik, kita tak begitu lebih berat sangat lah. Dulu biasa pergi 10 km nak makan, lah ternyata mati kan, tengah-tengah duk pergi dia mati begitu dah. No? Mati dan pergi cari makan, Allah tak sedap tengok dah, dan dia ADP nampak lah. Tu nah, tu dah. Itulah cerita dia kan. Dan apa-apa yang kita ada, kita akan guna nikmat Tuhan bagi, kita akan guna. Aku tak taruh simpan, besoknya aku nak mati, baik aku guna pakai. Maknanya kita tidak kufur nikmat. Nah, ada baju banyak dalam lemari tak pakai. Nampak? Sayang. Nak pakai raya, nak pakai tu, nak pakai ni lah. Dia lupa dia boleh mati lah tu juga. Ya, tengok aku mati lah, baik aku pakai. Mana nak apa? Nampak? Tu dia. Nampak tak? Kita akan guna nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, Tuhan kata. Dan apa juga nikmat Tuhan bagi kepada kamu, adalah kamu dedahkan, tunjukkan. Nampak tak? Guna pakai. Dah. Aku duk tahu-tahu begitu jugalah. Dah. Apa-apa juga kita nak guna, nak pakai, kita tak tangguh lagi dah. Kalau kita tangguh, dia jadi kufur nikmat. Kufur nikmat, nampak tak? Dah. Ini banyak orang buat kerja ni. Baju nak pergi kenduri, baju nak pergi mayat, baju nak pergi raya mula, hari kedua, hari ketiga, nampak tak? Baju nak pergi rumah pak mentua, baju nak pergi rumah kawan, banyak baju sangat. Nampak tak? Nak raya lagi 6 bulan, baju siap dah. Dia tak tahu 6 bulan tu dia boleh kembali kepada Allah bila-bila masa, dalam 6 saat. Ya? Lupa kan? Tak apalah, persediaan tu dengan kalau persediaan tadi ni memang benda yang baik, tak ada masalah. Ya? Tidak, aku nak siap kenderaan ni, nak pergi kasino, yang tu tak boleh kan? Dia tak kena dah. Ini masalah tu. Maka dia kata Nabi, maka kita ingat tadi, banyakkan oleh kamu mendengar dengan perkara yang memutuskan kelazatan mati. Maka seseorang yang mengingatkan pada ketika ia dalam kesempitan hidup, maka Allah akan melapangkan kehidupannya. Nampak? Bila kita ingat begitu, Allah akan bagi murah rezeki kita. Jangan bimbang, ya. Allah akan datang sendiri, sampai makan pun bila orang suap sendiri lah, bukan sakit lah. Orang yang hantar makan tu kira suap makan lah. Orang yang hantar kita makan di rumah tu, kita tak biar pergi beli, tak biar pergi cari, orang hantar makan di rumah. Seolah macam disuap kita lah. Dia lah. Itu kata sampai disuap kita tu. Ya. Ini diamal oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia uji betul jadi. Kedua, yang ketiga, dihimpunkan bersama-sama dengan orang yang mati syahid kepada Sayyidina Aisyah, seperti mana kata ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'a syuhada ahadun? Qal na'am. Ya Rasulullah, adakah dibangkitkan pada hari kiamat nanti seseorang bersama dengan orang-orang mati syahid? Orang mati syahid bangun dah. Ada tak orang yang bangun sama-sama dengan orang mati syahid? Itu ditanyai Aisyah. Qala na'am. Ya Rasulullah kata, man yadhkurul mauta fil yaumi wal lailati 20 marratan. Itu dia. Ya. Sabdanya iaitu orang yang selalu ingatkan mati 20 kali dalam sehari semalam. Ada riwayat kata 25 kali. Dalam kitab Fadailul Amal, Fadailul Amal ada hadis Nabi suruh baca sehari 25 kali. Allahumma barik li fil maut, Allah barik li fil maut fi ma ba'dal maut. Itu ya. Allahumma barik li fil maut. Ya Allah, engkau matikan bagi aku, ya. Engkau berkatkan matiku bagiku, ya, ketika nak mati, wa ba'dal maut, ketika sudah mati. Berkat. Allah barik li, engkau berkatkan bagi aku fil mauti, pada ketika mati aku,
dan berkati pada sesudah mati. Nampak? 25 kali sehari. Allah, not even 5 minutes, tak sampai 4 minit, 3 minit tak sampai lah, cikgu lah, tak sampai 25 kali habis. Dah 2 kali kepai tangan, sekali buka jari, 5 lagi, 25. Guna 5 jari, pakai jari 5 jari ni pun nak kebajikannya. Boleh fikir pakai jari kiri, boleh, jangan tak guna, guna dua-dua. 5 sini, 5 sini, ambil balik 5 sini, 5 sini, kemudian kanan 5, habis 25. Nampak? Tapak tangan ni pun nak masuk surga, dia juga nak kitab. Dia yang baik dia lah. Elak jangan terima kitab. Dia ni takut. Dia kalau terima kitab, lingkup kita. Nampak tak? Kalau kanan terima kitab, kita elok lah. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Quran kata, barang siapa yang terima catatan di tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang paling ringan. Dan dia akan kembali kepada saudara-saudara keluarga dengan penuh kegirangan, convocation. Itu dia. Nampak? Aku dapat sijil tangan kanan kan. Pulang kepada keluarga dengan hati yang keluarga semua tunggu dia. Nampak? Keluarga doa surga dah, dia tunggu kita. Wa amma man utiya kitab wara'a dhahri, barang siapa terima kitab kok belakang. Ni tak pakai ambil dia lah, hang punya semua merah belakang habis dia. Kok belakang. Wa man utiya kitab wara'a fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Tuhan kata, nampak? Barang siapa terima kitab dari belakang, tangan kiri terima belakang. Nampak? Maka dia akan diazab dengan azab yang berat. Dia masuk dalam neraka, dalam satu neraka yang mana menunggu jilatan, nak jilat dia api itu. Itu berarti kata tadi ini kita takutlah. Jadi kita nak tangan kanan ni, tangan kiri ni takut sama kita, maka tu kita guna juga zikir. Tu saya kata apa perkara pun kita guna dua-dua tangan. Salam dengan orang pun dua tangan. Orang kapiak sebelah, orang kapiak sebelah. Nampak? Kita dua tangan orang Islam. Sebab tangan kiri pun nak pahala juga. Nampak? Dia pun nak kebajikan. Tak kebir angkat dua tangan apa? Pasal apa tak angkat sebelah? Kita angkat dua-dua belah apa? Betul tak? Betul tak? Tangan kiri pun membesarkan Allah. Maka itu tangan kiri juga perlu kepada pahala dan kebajikan. Jadi kita zikir, kita guna lima. Guna sebuah. Buat. Ingatlah doa dia, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. InsyaAllah mati dalam saat berkat, ketika berkat, kita sedang buat kerja yang berkat. Nampak tak? Diberkati masa dan ketika, cahaya matahari limpah, cahaya bulan limpah dalam penuh keberkatan. Nampak? Minta begitu. Dan kita masuk kubur dengan keberkatan. Cantik tak? Nabi ajak punya nak tolong kita, sayang ke umat. Nampak? Buatlah. Very simple, doa pun senang, ringkas, padat, tak perlu apa yang panjang-panjang. Buat. Tengok dalam buku tu lah, dalam kitab Fadilul Amal, Fadilah Amal. Tengok apa nama Abu Bakar Al-Ansari kan Dahlawi. Tengok dalam Fadilah ada kan. Orang tabligh suka baca. Sebenarnya bukan orang tabligh punya buku tu dah. Kebetulan dia suka baca. Kita lah kena baca dulu. Sebab yang tulis tu Syekhul Hadis. Sambung sikit lagi baik. Jadi makanya kata tadi, ingatkan mati itu ialah pengajaran sahabat sabda Rasulullah, taraktu bainakum wa'izaini samitan wa natiqan fasamitul mauti wa natiqul Quran. Ada dua perkara paling penting Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu ada dua pengajaran dan penjagaan. Dua pengajaran, dua penjagaan. Mengingatkan kamu. Pertama, diam. Pertama, pengajaran penjagaan yang diam. Tak nampak benda yang menjaga kita lah. Tak nampak benda yang mengajar kita. Itu artinya pengajaran penjagaan yang diam. Apa diam tadi ini? Kamu keduanya berkata-kata, maka diam itu mati. Nampak? Kita banyak bercakap, maka diam. Ialah mati. Mati kita tak nampak.
tak nampak bergerak dia kan, tak bergerak depan kita, tidak kan, tapi kita bercakap banyak, mulut kita sentiasa bercakap kan, ya, faedah bercakap berbagai-bagai, tapi kita dapat di situ mati. Jadi mati ini adalah pengajaran yang diam, penjagaan yang diam, itu mati. Ya. Kedua, pengajaran penjagaan yang berkata-kata, Quran. Quran merupakan penjagaan, merupakan pengajaran yang berkata-kata. Mati, pengajaran, penjagaan yang diam. Faham ya? Mati merupakan pengajaran, penjagaan yang diam, tak nampak gerak dia. Ya, membaca Quran merupakan penjagaan dan pengajaran yang berkata-kata. Ada dua lah, satu berkata-kata, satu diam, kata Nabi. Apa pendapat Imam Ghazali mengenai perkara ingatkan mati itu? Beliau lah yang tulis kitab yang tulis bab mati. Al-Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa orang yang mengetahui pada ingatkan mati itu mendapat dua faedah. Pertama, pendek angan-angannya terhadap kesenangan dunia yang tidak beri faedah kepadanya di akhirat kelak. Kedua, rindu dan ingin kepada akhirat. Dia mau sampai dulu tu. Sampai dulu tu barulah ada reti yang kita ingat mati itu. Kedua, yang pertama sekali, angan-angan. Angan-angan ni benda yang kita cita-cita dengan tidak ada persediaan dan tidak ada kelayakan dan tidak ada penglibatan, tidak ada komitmen dia. Itu kita panggil angan. Kalau orang angan nak buka perniagaan besar, kalau dia sudah ada perniagaan kecil, itu bukan angan-angan. Nampak tak? Itu cita-cita. Yang sangat baik, merupakan satu rangsangan bagi dia. Ini berniaga, tak ada modal, tak ada ilmu, tak ada, ingat nak jadi tokek besar. Ini angan-angan majnin nama dia. Nampak tak? Ya, tidak. Nak jadi orang alim, nak jadi ulama apa? Mengaji dah apa dah? Tak ada nak. Tapi nak jadi ulama. Tapi kalau kita dah mula bergerak daripada awal, dah ada dah, ya. Basic ilmu tu dah ada kat kita. Prinsip-prinsip ilmu tu sudah kita kenali. Baru nak jadi ulama, itu betul lah. Adalah cita-cita aku harap satu hari boleh jadi ulama. Nampak? Ulama akhirat, ulama dunia. Ini bukan angan-angan. Itu kita panggil cita-cita, ambition yang sangat baik, yang syarat-syarat suka-sukalah. Itu di antara dua perkara kata Nabi. Dan kedua, rindu ingin kepada akhirat. Rindu nak jumpa Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Akhir ayat surah Kahfi. Maka barang siapa yang bercita-cita, yang berkeinginan untuk bertemu dengan Tuhan, tak teringin tak apalah. Tak Allah mengimbau ya. Barang siapa yang bercita-cita, yang ingin bertemu dengan Tuhannya, mari kita masuk dalam kumpulan bercita-cita kan. Ya. Falyamal amalan salihan, maka hendaklah amalan-amalan yang melakukan amalan-amalan yang saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih, jangan menyekutukan Allah dalam setiap peribadatnya, mesti ikhlas lillah taala, jangan sekutu, jangan syirik. Dia orang ni boleh jumpa amalan soleh, jangan syirik, syirik kecil, riak. Jangan ada motif yang lain daripada Allah, jangan ada motif sebab tujuan lain daripada Allah, jangan ada tujuan lain daripada Allah, jangan ada sebab-sebab yang lain daripada Allah. Ini dikatakan tadi ni amalan soleh. Faham ya? Sifat amalan soleh. Takat tu lah insya-Allah kita akan jumpa dan kita akan ganti kitab kita yang lebih besar lagi lah. Kitab ni lah saya cadangkan kita cakap dengan apa nama kitab Qalbun Salim ni, syarah pada kitab apa nama Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati nipih, biasanya nipih kecil ya. Ini sudah diberi syarah ya. Syarah yang lengkap insya-Allah ya. Kita sudah bersembang dengan Fairuz, insya-Allah setuju kita akan order lah kitab ni. Saya buat ordering dia dapat harga murah je insya-Allah. Sekali lagi mulia kita boleh baca kitab ni. Harap tuan-tuan datanglah. Makna kata saya akan dah lama lagi lah di masjid baca kitab terbaik. Dan kita doa lah bagi panjang umur. Lagi dia pakai umur subsidi lah ni. Dia pakai umur subsidi kan. Mati ni bukan nak kena nanti ada penyakit betul ya. Dia boleh sebut kan heart failure. Bila-bila masa boleh berlaku kan. Dalam dia elok-elok boleh jadi kan. Tuan-tuan ingat mati lah tu. Doa bagi panjang umur, ada rezeki ilmu.
Sebab kita nak mati ini rezeki semua hilang baru kita mati. Rezeki ilmu hilang, rezeki makan hilang, rezeki tenaga hilang, rezeki perhubungan keluarga hilang. Nampak tak ya? Itu dia. Rezeki rezeki amalan pun hilang baru mati. Nampak tak? Itu dia. Kalau ada rezeki ilmu, kita jumpa lah. Kalau tak ada rezeki ilmu, dekat ni je lah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin.